Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita dalam siri ke-17 Gold Forever hari ini. Dalam siri ke-16 sebelum ini dibincangkan trend harga emas sejak 50 tahun yang lalu dan kaitannya dengan kitaran ekonomi. Insya-Allah hari ini kita akan bincangkan adakah ekonomi Malaysia dalam kemelesetan. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu tahu ciri-ciri ekonomi yang gawat. Jika ciri-ciri itu ada, maka sahlah ianya gawat. Untuk itu, kita rujuk kepada definisi oleh Forbes.com yang ditunjukkan. Yang pertamanya, aktiviti ekonomi mengalami kejatuhan yang signifikan secara umumnya. Dan poin yang kedua, secara spesifik, kehilangan pekerjaan, jualan bisnes jatuh, pendapatan jatuh, sektor pembuatan jatuh dan sebagainya. Dan jatuh ini untuk tempoh masa yang panjang. Apabila kita analisa gejala, simptom kemelesetan ini, kita dapati semuanya telah berlaku di Malaysia sebaik diisytiharkan PKP pada 18 Mac 2020 yang lalu. Sehingga 15 Mei barulah bisnes dibenarkan. Itu pun tidak semuanya. Hakikatnya bisnes bukan sekadar jatuh tetapi ditutup seluruh negara, seluruh dunia juga. Cuma syarat tempoh masa yang belum dipenuhi. Virus corona penyebab krisis. Setiap hari kita dengar berita melaporkan seolah-olah demikian. Hakikatnya penyebab kegawatan ekonomi adalah manusia itu sendiri, manusia yang tamak, yang berani melakukan rasuah, salah guna kuasa, penipuan, ketidakadilan dalam agihan kekayaan dunia dan sebagainya. Sila rujuk Gold Forever siri ke-15 sebelum ini. Virus corona hanyalah ejen pencetus dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala agar menggegarkan sistem ciptaan manusia ini, sistem ciptaan manusia yang semakin tidak adil. Justru ekonomi macam belon yang ditiup menjadi besar. Hanya menunggu sedikit sentuhan, maka meletuplah. Dan kali ini sentuhan itu adalah virus corona yang menggoncang ekonomi seluruh dunia. Baik, seterusnya kita lihat kepada hasil carian di internet dengan istilah kemelesetan ekonomi. Ianya memberikan senarai yang panjang. Di sini hanya beberapa contoh sahaja diberikan. Semuanya berlaku di sekitar bulan Mac, April dan Mei tahun 2020. Hampir setiap hari kita dengar hotel ditutup, bisnes hadapi sangat sukar, sebahagian tidak dapat dibuka semula walaupun setelah dibenarkan buka dan sebagainya. Puluhan ribu rakyat hilang kerja dan angka ini semakin meningkat. Inilah cabaran yang sedang dihadapi dan apalagi bakal berlaku selepas ini. Adakah rakyat Malaysia bersedia? Namun hakikatnya ekonomi Malaysia telah pun mulai menurun sejak beberapa tahun lalu. Rujuk paparan menunjukkan angka GDP sejak 2018 hingga 2020 trendnya menurun dengan suku pertama 2020 paling teruk setakat ini iaitu 0.7%. Dan jika kita lihat GDP Malaysia sejak tahun 2017 5.9% sehinggalah 2019 4.3% terus menurun. Apa pula angkanya pada tahun ini 2020? Kesimpulannya, secara rasminya kegawatan ekonomi dijangka bermula dalam tempoh 4 ke 6 bulan lagi. Namun secara tidak rasmi ianya telah pun bermula berdasarkan gejala-gejala kegawatan yang dikongsikan yang sedang berlaku sekarang ini. Dan kita berhadapan tsunami kegawatan yang terburuk dalam sejarah. Insya-Allah sahabat-sahabat, berjumpa lagi kita di sesi perkongsian yang akan datang dalam siri Gold Forever. Nantikan sesi berikutnya. Assalamualaikum.